Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita merasakan benar-benar adalah kepunyaan Allah dan kita serahkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tahu mentadbir segala hidup kita ini. Maka kita serahkan kepada Allah. Kita tak mahu walau sekelip mata kita urus diri kita sendiri. Kita betul-betul amaliahkan dalam kehidupan kita dengan keyakinan bahawasanya Allah yang tahu mengurus diri kita. Kita tak mahu ada rasa kedirian kita. Jadi alhamdulillah pada malam yang mula ni, berapa Ramadan ni hari? 10, 11, 14, malam 14, malam 14. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan ni kita dah mengecapi iaitu Lailatul Qadar. Kalau nak beritahu Lailatul Qadar ni satu ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Apabila kita lailam, kita telah menghilangkan diri kita. Lailam tu maknanya mematikan. Bila kita dah mematikan diri kita, maka akan datang qadar. Seperti mana yang seseorang itu apabila dia betul-betul tidak ada merasa diri dia, waktu itu akan turun qadar daripada Allah SWT. Qadar ni dia berbentuk rasa keasyikan dengan Allah, kenikmatan di sisi Allah. Maknanya kalau dibahasakan tadi, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam 1000 kan. Berapa tahun tu? 80 berapa tahun? 83 tahun. Kalau malam tu di ibaratkan Allah Taala kata 83 tahun kita punya ibadah kalau ketemu. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu tu lebih. Tapi tinggal lagi, itu pun dah rasa besar kalau kita dapat, kan? Jadi kita tercari-cari, kita tak faham kadang-kadang Allah Ta'ala punya bahasa ni. Kadang-kadang bukan semua orang boleh faham, tapi bukanlah makna susah. Tinggal lagi kita tak bedah siasat. Kita membaca ayat tu tapi kita ikut penafsiran makhluk. Makhluk ni memang kurang tepat tafsiran dia. Yang tepat dia tafsiran tu Allah sendiri, yang dia yang menurunkan ayat tu, dia juga yang pelihara, dia yang tahu untuk memberitahu kepada hamba dia apa tu. Jadi ayat Lailatul Qadar ni tadi bukan ditumpukan kepada bulan Ramadan aja. Tapi nak dikisahkan tadi, kisah tu diamaliakan banyak di bulan Ramadan. Bukan bulan-bulan lain tu tak ada, tapi banyak ditumpukan pada bulan Ramadan. Jangan salah faham. Nanti saya kata, si Haji cakap bulan Lailatul Qadar ni bukan bulan Ramadan. Bukan maksud saya. Dia lebih tumpu bulan Ramadan. Tapi bulan-bulan lain pun ada juga Lailatul Qadar. Masa tu kita kena tahu, inna anzalnahu fi, artinya aku telah mengurniakan, anzalna menurunkan, Lailatul Lail, malam tu maknanya bila kau dah hilangkan diri kau, tak ada diri kau, maka dia akan datang itu. Tapi kalau kita tak hilangkan diri kita, kita tak akan jumpa Lailatul Qadar. Walaupun kita nampak pokok sujud ke apa benda, air beku ke apa, tanda macam-macam tanda, maknanya kita masih lagi kurang jelas. Maksud Allah tu maknanya lailam tu maknanya kau harus matikan diri kau, tak ada, yang ada hanya Allah. Waktu tu turunlah qadar.
Tu tadi. Jadi kita akan rasalah kadar tu bila nikmat tu dengan Allah tu, yang dimaksudkan tu nikmat dengan Allah tadi. Hingga disuruh tadi malaikat-malaikat pun turun. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha dengan izin Allah, bi izni rabbih. Maka kita akan nampak malaikat-malaikat suci-suci semua, roh-roh suci turun pada bila kita dah matikan diri kita. Dia. Waalaikumsalam. Dia. Jadi saya nak usik sikitlah. Jadi rasa kenikmatan tu tadi sebenarnya di sisi Allah tu 83 tahun punya ibadah kita nak ke ataupun di sisi Allah? Jadi kalau kita faham kita nak di sisi Allah, tenggelam di situ lebih tu. Itu Allah nak maksudkan tadi, sebenarnya engkau harus tenggelam tak ketiak malam, hilangkan diri engkau betul-betul. Di situ akan sampai rasa keasyikan dengan Allah. Tapi selagi engkau ada diri engkau, selagi itu engkau tidak akan menikmati yang sebenar-benar Lailatul Qadar. Engkau masih lagi tertipu, masih merasakan ada lagi kedirian kau. Jadi saya kata Sayyidina Ali, bagi kami Lailatul Qadar tu hari-hari. Selagi kami dengan Allah, selagi kami rasa asyik dengan Allah, tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Sayyidina Ali kata. Nampak? Sebab dia dah menemui apa makna tu kenikmatan, keasyikan dengan Allah. Tapi kalau orang tak menemui keasyikan dengan Allah, dia nakkan ganjaran, nak tu tadi, dia akan tertipu. Bukan tertipu je mana, dia akan, maknanya seolah-olah dia rasakan malam-malam yang dia tunggu tu tadi, malam ganjil dia kata kan. Itu dia menunggu yang tu, sedangkan yang dekat yang Allah tu tadi dia tak perasan lah. Tu. Jadi kena faham. Maknanya saya nak bagi tahu ni bukan nak maknanya nak pelekehkan orang tunggu malam ganjil ke, semua bagus saya cakap. Tapi kita kena faham, kita tu jangan nunggu itu datang. Benda tu ada dekat dalam diri kita, keasyikan dengan Allah. Yang tu yang perlu saya cakap tadi. Kalau kita tak malam dia tak hilangkan diri kita, tak matikan diri kita, kita tak akan dapat rasa situ. Di situ nanti bila kita dah rasa, tanda tu akan keluar kat luar tu macam-macam. Walaupun tak ada tanda pun kita dah dapat rasa. Nanti diri kita dah rasa asyik dengan Allah, nikmat dengan Allah. Kita rasa malam tu malam yang cukup bahagia, pertemuan makna kita dengan Allah. Kita rasa. Tapi kalau kita tak matikan diri, dia tak boleh. Memang syarat dia kita lailam tu memang mati. Tu tadi jangan jadi kita menyembah kepada Lailatul Qadar. Kita cari dia, tapi cari dia tu sebenarnya dalam diri kita. Rasulullah suruh cari malam-malam ganjil, tapi janganlah cari tu, cari dalam diri kita, rasa kita dengan Allah tu tadi. Itu kita nak dapatkan rasa dengan Allah, tak ada lain. Lailam, mesti matikan diri. Cara nak carikan tadi Lailatul Qadar tu, carilah malam-malam ganjil kan. Tapi bagi orang yang dah dapat, dia dah hari-hari bagi dia Lailatul Qadar, selagi dia hilangkan kedirian. Sebab bila kita nak hilangkan kedirian kita, nanti tanazzalul mala, dia akan turun kesucian. Jiwa kita akan jadi jiwa kesucian, bersih, aman, tenteram. Kita tak ada rasa risau, bahagia kita. Sebab kita dapat nikmat di sisi Allah tu tadi kita dapat. Rasa tu yang adakah kita dah dapat?
Selama ni adakah kita rasa macam tahun-tahun dulu kita ingat kita dah dapat? Macam mana cara kita dapat? Kepahaman kita tadi, kepahaman kita jauh daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Dia sembunyi dia di situ je. Atas buangkan kedirian, hilangkan kedirian kau jumpa. Tapi masih ada lagi diri kau tak akan menemui. Cuba kita perhatikan betul-betul dalam kehidupan kita ni. Dalam kehidupan kita cuba perhatikan. Wa fi anfusikum apalah, apa pun tengok dalam diri kita, apa yang kita dapat. Masih ada ke rasa lagi kedirian kita? Kalau kita dah disediakan Allah suruh perhatikan, apa benda yang kita nampak? Kita nampak lagi diri kita. Lagi kalau kita nampak diri kita, maknanya kita tak menemui yang kata tadi disuruh tengok tadi. Adakah tubuh kau yang bergerak? Siapa yang menggerakkan tubuh? Siapa yang menggerakkan hati? Siapa yang menggerakkan nyawa? Siapa yang menggerakkan roh kita? Siapa yang menggerakkan sir-sir kita tadi? Semuanya datang daripada Allah. Bila Allah tu yang sentuh, bergerak, kena sifat, pergi kepada sir, pergi kepada roh, pergi pada nyawa, pergi pada hati, pergi pada tu. Nabi bila kita dah tengok dalam tu, ada kita lagi? Ada tak kita lagi? Kalau kita menemui, maknanya kita tahu kita ni tak ada dan tak pernah ada pun. Habis tu kau ada. Itu menunjukkan dia yang ada, bukan kita yang ada. Kita je menutupi rasa macam kita ada. Sebenarnya dia yang hidup. Dia yang mendengar, dia yang melihat, dia yang bagi rasa kehendak nak buat tu, nampak? Dia yang nyusun kita semua. Tak ada. Tapi kalau masih lagi was-was, masih lagi kita tak kaji, masih lagi kita rasa macam aku yang angkat takbiratul ihram, aku yang berdiri, aku yang sujud, aku yang rukuk, aku semua kau mengaku kau ada Allah. Maknanya kau tak menemui lagi Lailatul Qadar. Kau tak menemui lagi. Sayang. Berpuluh tahun kan? Maknanya kau masih ada lagi kedirian kau. Hawa nafsu kau mana? Kehendak kau. Kau rasa kehendak Allah tu, kau rasa tu kehendak kau. Padahal tu kehendak Allah. Kerana kita dah berpuluh tahun duduk dalam keadaan pengakuan ada diri kita, ada Allah, ada dua wujud. Ni sekarang ni kita minum air, saya minum air TO Alia. Jadi kalau kita dah faham, kita nampak ada banyak tak nama dia. Alia, ada TO, ada air. Empat jenis nama. Tapi kalau kita dah nampak, kita dah kenal diri, kita dah tak nampak, maknanya bentuk-bentuk kita dah tak nampak. Kita dah duduk kat rasa tu tadi. Dan rasa tu sendiri kita pulangkan balik, siapa yang empunya bagi kita rasa ni. Dia tu lebih kita tauhid. Jadi ini semua untuk tanda-tanda, maknanya perbuatan-perbuatan Allah supaya kita meletakkan diri kita dengan Allah. Bukan tujuan dia Allah nyatakan ni untuk menunjukkan banyak, bukan. Dia nyatakan berapa banyak juta pun tetap dia tu tak. Suhudul kasrah fil wadah, suhudul wadah fil, pandangan yang banyak pada yang satu, pandangan satu pada yang banyak. Jadi sebenarnya apa pun yang banyak sebenarnya menunjukkan satu. Kerana banyak tu semua menuju kepada tauhid, mengesahkan Allah. Jadi tak ada istilah mengatakan kita tengok yang banyak dia menunjukkan Allah tu. Tak, dia tetap juga dia menunjukkan dirinya esa satu. Tidak ada dua. Tu, dia tak. Siapa dah?
Waalaikumsalam. Boleh. Okey, sila. Sudah. Ya, sudah. Je. Apa? Dari mana aku? Daripada masuk India. Masih India. Jom. Duduk kau. Adi pusing sini, Adi. Ajak tuan. Adi sini je. Mama ada dekat. Ya. Minum air dulu aja kau. Dia kata. Bismillah. Minum air kau, minta. Saya sambung sikit lagi ya. Ni dah tengah rekod. Jadi apa-apa pun kita perhatikan dalam diri kita. Allah Ta'ala kata gitu. Kalau kita tak perhati dalam diri kita, kita akan buat pengakuan kita. Bila pengakuan ada kita rasa kita ada, dia ada. Mana ada wujud dua, mana kita di dalam innal insana lafil khusr. Kita dalam kerugian. Sebab kita tak ada apa, kita mengaku ada. Kita menutupi, nama dia kufar. Kufar ni menutupi hak kebenaran Allah. Allah bagi kita hidup, kita mengaku kita hidup. Padahal hidup tu tadi kepunyaan Allah. Allah nak nyatakan dia yang hidup, bukan suruh mengaku kita hidup. Langsung bila kita dah mengaku kita hidup, kita rasa kita melihat pula. Lagi teruk jauh nanti. Nanti kita rasa pula, aku yang mendengar lah. Kau pula pendengar lagi. Padahal tu semua lah hayun. Tak ada hidup aku, ya Allah, melainkan hidup kau. Sebab kita didasarkan dengan kalimah la ilaha il, tak ada. Sebab Nabi-Nabi 124,000 Nabi daripada Nabi Adam sampai Rasulullah SAW dibawa la ilaha il. Mereka semua lulus kenal diri, kenal Allah. Mereka tak ada merasa kedirian mereka. Sampai kepada time kita sekarang ni susah nak diperjelaskan sebab dia dah ambil luar dulu. Pengisian yang dalam ni tak diambil. Jadi dia rasa cukup dah ambil di luar. Padahal kalau zahir tanpa batin tak boleh. Para Nabi semua dia ambil dalam dulu. Jadi dia ajar pada para sahabat-sahabat semua dia ajarkan dalam dulu untuk kenal Allah tu dulu. Kalau apa-apa kita nak lakukan ibadah, kita harus kenal Allah dulu. Sekarang kalau kita lakukan ibadah, kita tak kenal siapa yang kita nak persembahkan. Nanti kita mengaku kita yang melakukan tu. Itu dah satu bentuk, iaitu ada pengakuan diri. Bila ada pengakuan diri, tergantunglah amalan tu tidak sampai kepada Allah SWT. Maka tu disuruh tadi dalam Quran tu cakap, Allah Ta'ala bagi tahu innal lazina amanu. Banyak dalam ayat-ayat Allah innal lazina sesungguhnya orang-orang yang beriman. Mana beriman tu mana dia kenal lah diri dia kenal Allah lah. Kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, bagaimana? Semua para Nabi tu kenal diri, kenal Allah. Dan penutup dengan Rasulullah SAW, Rasulullah kata ada wali-wali Allah pula diutus setiap zaman tu. Pembimbing rohani. Cari. Rasulullah kata cari. Siapa tidak ketemui dia, maka matinya seperti mati kafir jahiliyah. Rasulullah. Ini satu ancaman yang kuat daripada Rasulullah. Pasal Rasulullah tu dia membawa, diutus oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa mubasysiran wa nadhir. Surah Isra. Tidak lain aku arsalna, mengutus Nabi Muhammad SAW, tidak lain membawa berita gembira. Apa berita gembira tu? Mesti kau kenal Tuhan kau. Kalau kau tak kenal Tuhan kau, maknanya kau belum dapat berita gembira.
Jadi berita gembira. Hidup ni bukan tekanan. Hidup ni Allah anugerahkan kepada kita berita gembira. Jadi bila kita hidup, kita kena cari kenal Tuhan kita. Takluk nak kenal Tuhan, Allah Ta'ala kata wa fi anfusikum, tengok dalam diri kita. Dia terperhati yang betul-betul. Adakah engkau yang bergerak? Bergerak tubuh kerana hati, bergerak hati kerana nyawa, bergerak nyawa kerana roh, bergerak roh kerana sir, bergerak sir kerana Nur Muhammad, bergerak Nur Muhammad kerana Nur Zat Allah Ta'ala. Tak ada lain, yang ada hanya Zat Allah SWT. Jadi satu ju. Kalau kita dah kenal, tak ada kita. Yang ada hanya Esa Allah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Aku utus Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa, tak ada lain melainkan mubasyirah, membawa berita gembira, iaitu kenal lah. Sebab Rasulullah tu dah kenal dulu, jadi dia bawa berita gembira. Inilah Rasulullah, kenal. Bila dah kenal, nanti engkau pula nanti akan sampaikan kepada yang lain-lain. Wa nazira, sampaikan, menyampaikan pula. Tak ada kerja yang lebih mulia lagi, melainkan yang Allah bagi pada Nabi SAW, kita nyambung melakukan. Nilai dia terlalu tinggi, nilai dia terlalu tinggi. Sebab Allahnya yang kita dapat, Allahnya. Kalau syurga tu ada kepunyaan dia Allah, kalau syurga tu sendiri dah nikmat, apatah lagi yang menjadikan syurga tu lebih nikmat lagi. Kalau kita makan durian tu sedap, yang menjadikan durian, yang rasa durian sedap tadi, Allah tu lebih bagaimana kita nak nukarkan tadi? Sesuatu nikmat, sesuatu keindahan yang kita tengok di taman ke apa benda ke, kita tengok indah, kecantikan. Adakah kita menukarkan, ya Allah, kalau ini engkau tak jadikan cantik, indah, engkaunya lebih cantik. Jadi ditauhidkan tu tadi. Baru kita ni faham bahawa kita kenal Allah. Jadi setiap apa kita berakhlak dengan Allah. Apa benda, handphone saya dah ada cerita tadi, handphone kita ni pun kita tauhidkan juga. Setiap satu barang dalam ni handphone kita ni, tak ada satu pun yang makhluk boleh buat. Cuba ceritakan, ada tak makhluk boleh buat? Ada tak? Cuba ceritakan, ada tak? Tak ada. Plastik semua Allah jadikan daripada getah pokok, pasir, apa saja, kaca ni, semua kalau kita kupaskan balik, satu barang pun tak ada makhluk punya. Semua Allah Ta'ala punya ciptaan. Dan manusia, dia kata dicantumkan. Daripada ilmu mana yang Allah bagi? Daripada ilmu Allah yang dia cantum. Dia letakkan nama tadi, nama Oppo ke Nokia tu. Sebenarnya nama tu siapa yang bagi? Gerakkan pada ilham kat dia. Walaupun dia bukan Islam, ya, tetap Allah juga yang bagi. Ke ada yang lain bagi pada dia? Ada satelit yang bagi, membawa WhatsApp pada dia? Tak ada. Semuanya daripada Allah. Jadi walaupun dia nama Oppo, tapi tetap juga yang nama yang memberi itu tadi adalah Allah. Hilang nama Oppo tu, tinggal nama Allah. Itu nama tauhid. Jadi kalau kita pakai handphone ni dah 3 tahun, kita nampak Oppo lagi, maknanya kita tak kenal Allah. Kita tak cukup berdasiasat, kita masih lagi nampak ada makhluk lagi. Jadi macam mana proses untuk kita memahami? Inilah dia, kalau kita dapat faham, nanti kita nampak ni Oppo ni dah bertukar dah, nama dia Allah punya barang dah. Kita tak nampak yang lain, kita nampak Allah punya barang. Jadi bila Allah punya barang, bila ada mak kita ke telefon, siapa-siapa telefon, kita pun minta izin pada Allah. Ya Allah, nak jawab ni, ya Allah mak, baru ambil. Sebab kita tahu ni barang hak Allah Ta'ala. Betul? Tapi kalau kita tak berdasiasat, kita mencampak, kita rasa suka hati kita tak ada akhlak. Tapi bila kita dah berdasiasat, kita tahu, ya Allah, aku dah kenal Kau, ya Allah, ini semua Kau punya, ya Allah. Jadi sering telefon, ya Allah, minta izin jawab, ya Allah. Baru. Dan cakap kuat-kuat pula kan. Dia katakan, aku ni jumpa si Aziz dah cakap seorang-seorang lah. Dah saya pula kenakan. Jadi bukan maknanya
Jangan cakap dalam hati sudahlah. Janganlah kau kuat kawan dengar ni semenjak ada campur dengan si Haji ni, semua nak minta izin dah. Dalam hati kat, ya Allah, nak jawab ya Allah. Kita pun angkat. Ya, angkat. Mak, Assalamualaikum mak. Khabar mak, ada makan tak? Kita okey mak, Assalamualaikum. Kita pun letak cantik ya, baik-baik. Terima kasih ya Allah. Ada kita terima kasih dengan Allah. Terima kasih ya Allah. Nampak kasih sayang kita dengan Allah. Di dunia lagi kita menampak Allah. Di dunia lagi kita berkehidupan dengan Allah. Itu yang diajarkan berita gembira oleh Rasulullah SAW. Nikmatnya berkehidupan dengan Allah. Tapi sekarang diajari kebanyakan kita, bukan bumi sini lah, diajarkan kepada kita adalah ganjaran upah. Buat apa-apa ganjaran. Allah tu mana? Seolah-olah dia nampakkan ganjaran upah. Seolah-olah dah dididik masyarakat kita ni. Bukan bumi sini lah, bumi tempat lain. Senang kita. Jadi macam mana kita nak ubah yang Rasulullah bawa, sahabat bawa, tabi'in bawa, wali Allah bawa, semua cantik mentauhidkan Allah. Sampai ke kita mulut aja sebut la ilaha illallah, tapi kita ni tak faham. Masih ada rasa diri kita. La tak ada kan, tapi kita rasa kita yang sebut. Tukarkan yang la ilaha tak ada aku, tapi kau sebut tadi Allah yang sebut, bukan aku. Ni kalam dia. Dia yang bagi rasa suruh sebut, dia nyebut diri dia. Dia puji, subhanallah, dia puji, maha suci. Sebenarnya nak dengar kat pendengaran dia balik. Dia juga puji, dua balik dia juga bagi ada kita lagi. Di situ tadi kalau kita nampak tadi, ya Allah, bestnya dengan Allah Ta'ala. Itu Rasulullah kata, inilah kalau orang betul-betul tauhid, manis tiada pahit. Manis saja hidup dia. Mana dia pergi, dia nak mentauhidkan Allah. Manisnya tadi. Inilah berita gembira saya cakap. Bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kita nak kenal, lagi halus. Macam kita ni dah tak ada, sehingga besar kuman pun tak ada dah diri kita. Haluskan lagi, hilangkan lagi. Lagi best. Lagi hilang diri kita, lagi best kita. Rasakan dia je yang ada. Macam ni. Jadi siapa yang boleh jelaskan maknanya kita ini kalau dapat masuk dalam maknanya masjid-masjid, surau-surau ilmu ni, dan mata pelajaran silibus pelajaran sekolah agama Islam dimasukkan sistem pelajaran ni, insya-Allah akan datang Islam akan jadi kuat. Islam ni kuat bukan pasal ekonomi, bukan pasal orang kaya, tapi Islam tu jadi kuat bila mereka mentauhidkan 313 Nabi ajar tauhid tadi. Islam lawan dengan 3,000 4,000 orang, menang ni tadi. Padahal senjata pun tak ada apa. Orang tu komplit. Tapi dengan apa Nabi masukkan kekuatan ni? Keyakinan kepada Allah, tauhid. Bila keyakinan kau dah betul pada Allah, Allah akan hantar macam-macam lah bantuan daripada Allah. Siapa boleh nak lawan bantuan daripada Allah sampai? Tapi bila kau tak ada tauhid, engkau tu dah jauh dengan Allah, apa bantuan yang Allah nak hantar? Saya tak cakap lah ekonomi Islam tak perlu kuat. Maknanya saya cakap yang paling nombor satu, fahami tauhid. Kenal Allah betul-betul. Umat Islam sekarang dah banyak tak kenal Allah. Dia sebut aja nama Allah, dia rasa dia kenal. Saya sebut nama Mahdi 30 tahun lalu depan Mahdi. Dia tak tegur saya. Wang hajar Mahdi ni. Aku 30 tahun sebut, satu hari 5,000 kali. Mahdi. 30 tahun aku jalan depan dia tak tegur. Jangan salahkan Mahdi. Engkau tak jumpa dia dan berkenalan dengan dia. Kau jumpa berkenalan dengan dia satu hari, dia dah kenal kau. Daripada jauh dia nampak kau, dia dah panggil dah. Din. Ini kau tak mau kenal, kau sebut nama dia, tapi kau tak mau kenal. Gitulah saya maksudkan tadi, kebanyakan kita tertipu. Allah Ta'ala kata manusia yang tertipu ni paling rugi lah. Dia menyangka amalan dia kat dunia ni betul lah, padahal di sisi Allah dia tak kenal Allah lagi. Bila dia kenal pada Allah, dia akan berakhlak. Nabi SAW ni diutus selain daripada bawa berita gembira ni, adalah akhlak dia. Bila dah kenal Allah, akhlak kita makin lembut. Nak pijak bumi tak berani kuat. Sebab ni ciptaan Allah. Kalau aku tak kuat, macam aku marah pada kekasih aku Allah. Angin pun aku tak nak hempas.
Tak nak. Ni masuk dalam badan aku biar tenang, relax. Terima kasih angin masuk meresap dalam rohani rongga kita. Allah jadikan dia tu kesucian daripada kesucian Allah. Kan? Jadi hidup kita bertambah berakhlak. Lagi kita belajar benda ni, lagi berakhlak, lagi orang kata kita tak ada persangkaan buruk, tak ada, bahagia, tenang. Orang nak buat kecoh dengan kita tenangkan orang. Kita tak membalas dengan tu. Kita berjalan nak pijak bumi tu, setiap kita nak langkah kita rasakan Allah yang melangkahkan. Setiap kita nak menyuap tadi minuman tadi, kita tahu ini suapan tangan Allah yang suapkan. Manja kita dengan Allah dah. Kita bermanja kasih sayang dengan Allah. Manisnya hidup kita. Ini tidak kita minum, kadang-kadang kita rasa kita yang angkat, kita yang suap. Padahal kalau tak dibagi kudrat boleh angkat. Takkan nak tunggu kena stroke dulu baru nak ingat. Dah kena stroke kan baru tahu, ya Allah, kudrat Engkau semua ya Allah. Asyik kita ni sekarang kita tinggal baca ni, keadaan kita dia bagi sedarlah, berakhlaklah. Dia yang bagi kita kudrat kan. Allah Ta'ala kata tangan yang kita makrifatkan, kita makrifatkan dia yang suap. Makan atau minum, makanan dan minuman itu akan membawa kita kepada mentauhidkan Allah. Tak akan diajakkan bawa maksiat kepada Allah. Kita makrifatkan aja dia yang suap kita, tumbuh daripada makanan tu akan membawa mengesahkan Allah dan tak akan dibawa maksiat lalai kepada Allah. Cuba amalkan 40 hari. Setiap suapan makanan tu kita makrifatkan Allah yang suap. Kalau tak percaya, buat. Nanti kalian tak mau tinggalkan. Sebab apa? Manisnya tadi. Terasa dia Allah tu suap. Kalau kata Allah mana ada tangan? Iyalah, janganlah kita gambarkan Allah tu bertangan macam ni. Maksud saya tu kudrat tu yang tadi, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah maknanya kudrat Allah. Kita tangan, kita rasa macam tangan kita ada. Pada tangan ni juga dia yang jadikan. Bila dimasukkan tadi kudrat, kita rasa tangan kita yang angkat. Bukan tangan kita yang angkat, tapi kudrat tu yang tadi yang. Jadi kita tak nampak tangan kita nampak kudratullah. Itulah kata yadullahi, tangan Allah di atas. Kita nampak di atas tangan kita ni, sebelum tangan kudrat kekuasaan dia. Jadi kita minum atas baru dah tumbuh daripada makanan minuman yang nak difatkan ke situ, tumbuh daripada akan tak nak diajakkan dibawa maksiat. Dia akan membawa kepada mengesahkan Allah hidup kita. Darah daging yang tumbuh daripada suapan tangan kudratullah. Boleh apa maknanya, boleh saya kadang-kadang saya risau juga, saya cerita ni tak berapa nak faham kadang. Saya dah maknanya ambil yang bawah kita congkel kan, tubuh, hati, nyawa kita congkel yang pada luar yang nampak zahir dulu. Syariat, masukkan tarikat, masuk hakikat, masukkan makrifat. Semua keempat-empat ni seiringan. Ya, seiringan. Dia bukan maknanya berpisah-pisah. Tapi bila kita mempelajarinya, kita kena pisah-pisahkan dulu. Seolah-olah dia berpisah dulu. Mesti. Kalau tidak, kita tak akan menemui nak cantumkan keempat-empat. Dia perlu pisahkan dulu syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Ya? Syariat tu ini syariat. Jadi tarikat tu kita ngambil tarikat. Kita nak dial nombor mak kita atau sahabat-sahabat kita dial tu masih tarikat lagi.
Kemudian tu kita dapat dial, dia pun jawab, kita pun membalas. Itu hakikat. Itu hakikat, rasa. Perhubungan tu dapat rasa tu kan. Tu hakikat. Makrifat dia siapa yang nyambungkan? Satelit Digi ke? Yang nyambungkan siapa? Allah. Kalau Allah tak nyambungkan, maknanya kita tak ada benda-benda ni. Benda-benda ni semua Allah jadikan. Kan tadi kita dah kaji, tak ada satu barang pun yang manusia boleh ciptakan. Besi ke, tembaga ke apa, getah ke, semua daripada ciptaan Allah. Jadi tak ada lagi maknanya kita nak kata mengarutlah, ini adakah handphone ni Allah Ta'ala punya. Tak ada lagi alasan. Dan memang pasti ini Allah Ta'ala punya. Kalau kita dah belajar kenal diri, kenal Allah, kita tahu semua inna fi khalqis samawati wal ardh. Semua yang Allah Ta'ala ceritakan di 7 lapis langit, semuanya barang Allah Ta'ala jadi, tak ada satu pun. Walau kuman COVID yang halus tu, Allah juga yang jadikan. Semua milik Allah. Jadi bila kita tahu semua milik Allah, bagaimana kita nak lekangkan dalam diri kita ada kedirian kita. Ya, kalau kita tak menemui mana orang yang arif billah tentang Allah, arif tentang Allah, agak sukar untuk kita memahami macam mana nak melekangkan diri kita supaya yang wujud hanya Allah aja. Pasal kita dah tahu dah semuanya milik Allah, termasuk diri kita milik Allah. Tapi kita lagi mengaku lagi masih ada diri kita. Jadi kita kena menemui orang arif billah supaya kita tahu macam mana dia boleh buat gitu. Dia ada skill-skill dia. Macam Maradona kan, dah mati dah dia. Ada skill-skill dia. Macam mana dia tendang bola tu tadi, kan? Kalau orang biasa main bola, main suka-suka boleh lah. Tapi macam dia dah profesional tu. Kalau dia sepak bola tu boleh pusing 2 kali macam ni pun boleh dia buat. Macam mana dia buat tu? Kalau tak betul-betul selalu skill tu ada jurulatih yang ajar. Kalau kita tendang tu straight ya, tapi dia boleh bengkokkan bola tu. Dia bengkok pula, dia bengkok lagi satu. Macam mana nak buat ni? Itu kita, kalau kita tak jumpa jurulatih, kita tak latihan hari-hari, kita takkan. Jadi itu dah kuasa yang nombor berapa dia pakai tu. Tadi kuasa dia punya skill tadi. Ada kuasa yang gaib lagi. Bila dia dah betul-betul kan, ada kuasa gaib lagi yang tolong untuk lencongkan lagi bola tu. Ini bahagian kalau kita temu, kita akan dapat rasa. Macam tadi saya cakap tadi, Lailatul Qadar tadi kan. Kalau kita tak menemui orang arif billah, kita ingat Lailatul Qadar tu kita cari malam-malam ganjil, tu pun kita tak jumpa juga. Dah berapa tahun ni? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita syok sendiri ya, pokok sujud lah. Aku rasa malam ni lain macam lah. Rasa lagi, masih rasa lain macam lah. Tapi kita tak tahu Lailatul Qadar tu, kita tak tahu. Kan kita kena kenal dulu, kena faham dulu. Datang. Jadi kita kena tahu Lailatul Qadar tu cakap lail tu malam tu matikan diri. Kena tahu bahasa Allah Ta'ala tadi. Malam tu matikan diri, jangan ada kedirian kau, lekangkan. Maka akan turunlah Allah Ta'ala. Anzala ala abdihil kitab. Itu yang masuk tadi. Mesej-mesej WhatsApp daripada Allah masuk. Tanazzalul malah, yang bawa tu malaikat roh-roh tadi. Ikatuwar roh ufiha biizni rabbihim. Izin Allah. Tapi bila kau ada diri kau, boleh download. Boleh tak download Lailatul Qadar? Qadar yang Allah nak masukkan, kau ada diri kau, benda batil. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Batil mesti hancur bila hak nak masuk. Tapi kau tak nak hancurkan, kau ada rasa diri kau. Macam mana? Wala talbisul haqqa bi batil. Mana boleh campur aduk yang hak dengan batil? Minyak dengan air campur. Motor tak boleh, orang pun tak boleh minum, mabuk. Jadi Allah Ta'ala kata kena buang. Tak mau ada rasa kedirian kita. Betul-betul buang. Temuilah kita, itulah Lailatul Qadar.
kita merasakan yang ada hanya Allah, itulah nikmat lebih besar daripada malam 1000 bulan itu. Lebih nikmat lagi, lebih besar. Itu yang kita rasai. Bagaimana kita nak mengolahkan dalam kehidupan kita setelah kita dah mengetahui bahawasanya kita ni tidak ada diri. Bila kita tak ada diri, diri kita diatur oleh yang maha sempurna. Best tak? Selama ni, hari ni kita ingat kita yang atur. Rupanya kita yang atur semuanya. Ayuh wajar misalnya. Bengkok. Tak ada yang lurus. Itu tadi. Jadi begitulah kehidupan kita ini. Selagi kita merasakan kehidupan tu hak kita, selagi tu kita tidak menemui nikmat yang sebesar-besar, nikmat yang di sisi Allah tu tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad, nikmat yang Rasulullah dapat jumpa Isra' Mi'raj, tenggelam dengan Allah tadi. Asyik dengan Allah, tenggelam dengan Allah, rapat begini, lebih rapat hingga hilang Rasulullah SAW. Yang ada hanya itu nikmat yang paling besar. Itu yang Rasulullah, Allah Ta'ala suruh sampaikan. Nikmat yang engkau dah dapat, engkau ceritakan, hadis sampaikan. Di situ yang paling bahagianya hidup kita. Saya tak dapat nak ceritakan dia punya syok dia. Bila kita dapat Allah Ta'ala syok dia, hingga kita tak heran lah nikmat-nikmat yang lain. Jadi ini yang maknanya Allah Ta'ala nak kita, setiap diri kita ni dibagi kehidupan, kita pulangkan balik, kita dapat pulangkan balik. Pulangkan balik tu sebenarnya lebih nikmat dia tadi. Tapi kalau kita dah dibagi hidup, kita rasa hidup ni hak kita, bahaya tu. Kita tak akan menemui ketenangan. Sebab ketenangan tu maknanya ada pada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, itu orang yang mendapat ketenangan. Allah bagi tahu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki, kembali kepada. Tenanglah kau. Engkau dapatlah qadar daripada aku. Apa qadar dia? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi kau tak kembali, kau rasa aku bagi hidup, kau rasa hidup tu kau punya. Minta maaf. Kau dah tertipu. Aku bagi kehidupan bukan suruh kau rasa hidup tu, kehidupan tu kau punya. Aku bagi kau hidup ni, engkau kena tahu, engkau menzahirkan aku yang hidup, engkau tak ada hidup. Pasal kita tak pernah, Adam tak pernah ada rasa hidup. Makna Adam tu tak ada rasa hidup. Bila dimasukkan tadi, masuk roh, dia patung, masuk roh, masuk Allah masukkan, dia merasakan tadi. Yang ada hanya sir Allah. Bila dia ucapkan tadi alhamdulillah, maka dia tahu dah yang memuji Allah adalah Allah. Jadi bukan dia Adam yang memuji. Dia tadi. Jadi dalam kehidupan kita, apa pun yang kita buat, itu semua bergantung kepada apa yang Allah Ta'ala dah setkan. Dipanggil takbir. Takbir dan takdir semua daripada Allah. Qada dan qadar semua daripada Allah. Itu yang susah manusia nak pegang, sebab dia ada rasa kedirian. Kalau qadar yang baik dia boleh terima, tak baik dia mula protes. Mana boleh. Dia baik buruk apa semua pun kita kena tetap dengan Allah. Itu semua kau yang susunan ni, perbuatan kau semua ya Allah. Tak ada susunan daripada mana-mana. Semua daripada Allah. Baru kita betul-betul orang yang kenal diri, kenal Allah, barulah. Baru Allah Ta'ala kata inilah jiwa yang tenang. Ini tidak kita buat ni nak ganjaran ni, kita buat itu tak tenang tu. Allah ni kau tak nampak ke? Kau nampak aku jadikan durian, Allah Ta'ala kata aku jadikan durian supaya engkau kenal aku.
Tapi bila kau makan sedap syok tu, kau berhenti kat syok tu, kau rasa durian tu sedap. Kau tak nampak ke aku yang menjadikan tu lebih sedap lagi daripada? Kenapa kau tak tukarkan? Sedap durian, engkau lagi sedap, ya Allah. Baru geleng kepala. Jangan berhenti kat sedap tu. Berhenti siapa yang bagi itu nama tauhid. Amalkan dalam kehidupan kita, apa saja pun. Jangan berhenti kepada makhluk, berhenti kepada, jangan nampakkan perbuatan. Kita nampak siapa yang membuatnya tadi. Yang tukang buat tu siapa? Durian tu. Sedap dia tu siapa buat? Kan? Tentu dia tu lebih sedap lagi daripada. Macam mana nak tukarkan tadi? Baru kita dapat kemanisan dengan Allah. Kalau kita tak tukarkan tu, nanti kita duduk kat luar. Kat dalam kita tak dapat rasa yang manis tu kat dalam. Saya nak minta air TO tadi, tentu rasa TO tu sampai dulu. Takkan saya terus sebut TO. Tipu mana boleh. Mesti sampai rasa tu dulu Allah bagi. Tapi kalau Allah tak bagi rasa, saya nak order. Tak, diam je lah. Tengok katalog tu, apa? Menu tu. Tak ada lah. Tak datang lagi Allah. Itu pun betul. Tapi kalau dia dah bagi rasa TO, tak payah tengok dah TO. Bahagianya kehidupan kita sebenarnya semuanya adalah dekat dengan Allah. Hampir dengan Allah. Lebih hampir Allah Ta'ala dengan kita daripada diri kita sendiri. Dari itu jangan kita menyembah diri kita, hawa nafsu kita. Buangkan kedirian kita. Baru kita akan dapat kemanisan, kelazatan dengan dia. Seronoknya hidup kita. Siapa Allah Ta'ala kata di dunia, man kana hazihi a'ma bil akhirati a'ma. Siapa yang kat dunia tadi dia ni buta, a'ma, kat akhirat nanti lebih buta lagi dan sesat je lah. Bukan mata ni dua bini buta, tapi mata dia dalam hati. Dia tak mau mengenali Allah. Setiap detik-detik, saat, minit, jam Allah tunjukkan kebesaran setiap inci dunia ni, tapi dia tutupi. Dia tutupi, dia kata dia. Nanti bila di padang nanti lihatkan tadi orang-orang soleh dapat nikmat di sisi Allah, dia minta hidup balik. Allah Ta'ala kata tak boleh. Ketika kat dunia aku bagi tunjuk setiap inci dunia, perumpamaan supaya aku yang kau nampak, kau buat dia, kau tutup lagi. Kau tangguh-tangguh, nantilah, besoklah, bulan depan lah, tahun depan lah, sampai ajal kau datang mengejut, baru kau tolong, ya Allah, aku dah nampak orang dapat nikmat di sisi kau, ya Allah. Siapa yang kenal diri, kenal kau, ya Allah, untung aku tolong hidup balik, aku nak kenal kau. Inna mungkinun, mana boleh mungkin kau nak. Jadi kita beruntung sebab kita masih lagi Allah Ta'ala bagi kefahaman. Banyak di luar-luar kita sekarang ni banyak berhayal-hayal, merasakan seolah-olah amalan-amalan dia tu dah baik, dah diterima Allah. Sebab dia rasa macam dia dah banyak amal dan syurga tu dah pasti untuk dia. Nampak? Bahaya tak bahaya tu. Padahal Allah Ta'ala kata itu mereka ni menyembah kepada sesuatu yang aku ciptakan. Maka aku akan bagi nanti, tapi dia bagi dia dalam menyesal. Sebab apa yang dia dapat nanti tak akan cukup juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya cukup tu hanya dengan hak. Bukan cukup tu dengan sesuatu yang aku letakkan, walaupun nikmat syurga sekalipun. Tapi kalau kau tak dapat aku, tetap kau tak sempurna juga. Sebab Nabi kata kat syurga nanti tetap tak cukup juga. Nabi kata kenapa? Ada satu hari, hari Jumaat, masing-masing pagi-pagi nak bangun macam nak pergi solat Jumaat lah, nak jumpa Allah Ta'ala, nak lihat wajah Allah Ta'ala. Beruntunglah orang di dunia lagi dia kenal diri, kenal Allah, dia dah dapat benda tu. Itu Rasulullah maksudkan. Rasulullah tu ajar gitu, kenal diri, kenal Allah dulu. Jadi berapa banyak kita tengok sekarang, kesian, saya sedih saya tengok. Tapi bukan bumi sinilah, tapi saya nampak sedih saya. Pasal apa? Dia lebih tertumpu kepada ganjaran. Ganjaran, harapan dia tu tadi bukan Allah. Harapan dia kalau harapan dia Allah, dia pasti dia dah kenal Allah.
Pasti dia bergerak pun semua dia tahu, semua dia berakhlak. Handphone dia drink, dia minta izin Allah ambil, baru dia angkat. Pasal dia berakhlak dengan Allah. Kalau dia kenal diri, kenal Allah, dia akan berakhlak. Nabi tu yang paling tinggi akhlak dia. Paling tinggi akhlak dia. Nabi kalau jalan pijak bumi pun tak nak kuat-kuat, laju je jalan. Takut pijak tu lama-lama tersinggung bumi. Macam turun tangga Nabi jalan laju. Supaya tak ada terjejas, tak ada pijak kuat-kuat. Kita tok jalan tu, seret lah. Biar orang tahu kita punya kasut baru. Tu. Jadi kalau orang yang kenal diri, kenal Allah, watak dia tu lain. Setiap yang dia nak lihat tu, dia akan nampak Allah dulu. Pendengaran yang banyak-banyak ni semua ni tadi dihilangkan, ditauhidkan dengan satu pendengaran. Apa masuk tadi? Allah je masuk kalimah. Dia proses untuk diri dia tu, dia manajemenkan urus diri dia supaya aku sentiasa mesra dengan Allah je. Buatlah macam mana pun, dia tak heran. Dia nak diri dia nak diajar sentiasa dengan Allah. Nafas turun naik pun dia rasakan Allah yang naikkan nafas dia, turun naik, dia rasa gitu. Dia nak angkat takbiratul ihram pun dia rasa Allah yang angkat. Allahu Akbar. Berdiri pun dia rasa aku tak ada lemah longlai, tak mampu aku berdiri ya Allah. Yang berdirikan aku ni Engkau ya Allah. Engkau yang menyembah diri Engkau ya Allah. Oh ya Allah, manisnya. Sekarang dah pupus. Ini yang asliah yang Rasulullah dapat di Gua Hira. Ini yang asliah yang Rasulullah sampaikan. Sahabat-sahabat nyambung, turun wali-wali Allah. Sampai kat kita masuk merdeka, dah mula dah. Racun-racun Yahudi pula masuk lagi. Bukan alat elektronik tu kita tak boleh salahkan. Cuma kita yang tak pandai nak olahkan. Kalau kita pandai olahkan, ini kita tak nampak. Ini alat yang menghubungkan kita ni adalah Allah, bukan telefon. Bukan Digi, bukan Selcom kan. Itu kita dah nampak Allah lah lebih berkuah. Kita dah nampak. Makhluk ni aja menompang-nompang menutupi kehebatan Allah, kudrat Allah. Manusia ni nompang dia rasa dia pula. Macam Firaun, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Dia sampai dengan aku. Kita pun gitu juga. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan mengaku kita yang angkat. Kita tak belajar benda ni kan. Kita kosong je lah. Kita rasa macam kita angkat, macam biasa, macam tak ada akhlak kita dengan Allah. Tapi bila kita dah belajar ni, dia ada detect dah mula dah. Tadi yang aku angkat ni aku rasa akulah. Minta maaf ya Allah. Kita dah mula ada akhlak kita dengan Allah tadi. Dah. Inilah sebenarnya, inilah kekuatan orang Islam. Kalau ini kita jaga Allah Ta'ala ni, musuh-musuh iblis ke Yahudi semua akan takut. Takut. Dia tak boleh berhadapan dengan wajahullah, orang-orang yang ahli Allah. Maka dia buat rancangan, dia kata jangan bagi manusia sekarang ni, orang Islam, kita jangan perangan dia. Kita jangan bagi dia belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Sebab iblis dah bagi tahu, engkau kalau orang Islam sekarang ni, kau jangan bagi dia cari jalan untuk dia belajar tinggi, yang lain tak apa, tapi kenal diri, kenal Allah ni sikit-sikit je. Sebab tauhid ni kan, dia ambil yang ringkas-ringkas. Itu pun untuk simpan kat otak je, jangan dia tak bagi amalkan. Pandai Yahudi ni. Berjaya dia punya strategi, tapi kita jangan salahkan dia. Kita salahkan diri kita sendiri. Sebab kita yang tak mahukan Allah. Kita sepatutnya Allah jadikan kita kena cari siapa yang menciptakan kita. Kita kena kenal. Itulah la ilaha illallah maknanya. Itu harus kenal. Kita ni tak ada, yang ada hanya Allah. Tapi tidak, kita hanya melafazkan tadi. Keyakinan tak ada. Sebab tak belajar, tak kupas, tak bedah siasat, mana nak ada keyakinan. Jadi kita sebut dia lah berpuluh tahun, beratus ribu la ilaha illallah, tapi kita tak bedah siasat. Apa tu lah? Apa tu lah? Tak ada, semuanya tak ada. Yang ada hanya macam mana nak dikupas, nak dipraktiskan. Jadi kita tak nampak yang lain dah. Semua kita nampak Allah dahu. Wa aina ma tuwalu fasamma wajh. Apa yang kita nampak, handphone ni kita tak nampak handphone dulu. Kata Sayyidina Ali, aku tidak nampak handphone ni, aku tak nampak sesuatu itu melainkan Allah lah dahulu aku nampak.
Maknanya bukanlah ni Allah. Dia dah merangkumi semua. Kalau kata gelas ni batu ni siapa jadikan? Siapa ada lighter? Ayah nak tunjuk sekali. Maknanya kalau profesor lah soal anak murid dia kata, ni sekarang ni. Nampak apa ni? Kalau yang bijak dia kata panas. Tapi kalau orang biasa tak profesor dia kata apa? Nampak apa? Api kan? Masih nampak api. Maknanya orang tu orang awam lah. Tapi kalau dia belajar profesor dia tinggi, dia tak nampak api dah, dia nampak panas. Betul? Tapi orang kalau dah makrifatullah, orang yang kenal diri, kenal Allah, dia dah tak nampak panas. Dia nampak siapa jadikan panas? Allah. Itulah maksud saya tadi. Boleh tak kita praktiskan dalam kehidupan?